Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, cikgu harap kamu semua sihat sahaja. Sebab dah lebih sebulan dah kita tak jumpa ni. Jadi hari ni kita akan terus pergi kepada subtopik kita yang kita tak sempat nak habiskan hari tu. Okey. Tapi sebelum kita mulakan kelas, mana-mana video yang cikgu upload lepas ni, sebelum kamu belajar, cikgu nak kamu mulakan dulu dengan bacaan doa lah macam biasa, supaya apa yang kita belajar hari ni kita lebih mudah untuk faham. Okey, sebab bila kita belajar ni yang penting kita kena faham apa yang kita belajar supaya kita dapat manfaatnya. Okey. Jadi kita teruskan kita punya mata pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulakan dengan kita punya subtopik kita yang terakhir tu, cikgu nak kita pergi dahulu pada pada overview. Okey, apa yang kita dah belajar sebelum ni dalam tajuk ni. Okey, yang pertama, dalam bab konsep mol, formula dan juga persamaan kimia. Okey, yang pertama sekali yang kita belajar hari tu adalah kita belajar untuk mengira. Okey, apa yang kita belajar untuk kira hari tu? Okey, kita belajar mengira jisim atom relatif ataupun untuk kelas 4H kita belajar mengira relative atomic mass yang khas untuk atom sahaja. Okey, yang kedua kita belajar macam mana cara kita nak mengira untuk JMR, jisim molekul relatif atau relative molecular mass, khas untuk molekul. Dan yang ketiga kita belajar tentang JFR ataupun RFM, khas untuk sebatian ion. Okey, cikgu harap kamu ingat lagi macam mana sebenarnya cara kita nak kira dan bezakan di antara JAR, JMR dan juga JFR. Okey, yang kedua yang cikgu ajar kamu hari tu adalah konsep mol. Okey, kita dah belajar definisi mol dan kita dah belajar macam mana cara kita nak mengira mol bagi atom, molekul dan juga ion. Okey, bagi siapa yang tak ingat boleh review balik nota yang cikgu dah bagi sebelum ni, dalam buku latihan pun kita pernah buat. Latihan yang cikgu bagi dalam wajar yang cikgu bagi tu. Okey, yang ketiga yang kita dah belajar adalah formula kimia. Okey, dalam formula kimia ni yang pertama yang kita belajar hari tu adalah formula empirik. Okey, formula yang menunjukkan nisbah yang paling ringkas bagi sesuatu atom dalam satu sebatian. Okey, bila kita dah belajar tentang formula empirik, kita juga dah buat eksperimen hari itulah tentang magnesium oksida. Cuma untuk kupron oksida kita masih belum sempat lagi lah buat, kita dah cuti. Okey, yang seterusnya dalam formula kimia juga kamu dah belajar macam mana nak kira formula molekul. So hari ni kita akan pergi kepada subtopik kita yang terakhir iaitu persamaan kimia. So dalam persamaan kimia ni kita akan belajar macam mana cara kita nak selesaikan masalah kita lah dalam persamaan kimia. Okey, tapi sebelum kita pergi, cikgu nak kamu tengok balik kepada rajah ni. Ingat lagi tak macam mana nak kira? Dia punya keyword di sini adalah bilangan mol. Kita boleh kaitkan bilangan zarah, kita boleh kaitkan jisim dan kita boleh kaitkan isi padu dengan bilangan mol. Okey, contohnya untuk bilangan zarah. Bilangan zarah kamu kena perhatikan betul-betul. Sama adakah bilangan zarah yang diberi itu dalam atom atau dibagi dalam molekul atau dibagi dalam ion. Okey, bila kamu dah tahu benda tu baru kamu boleh buat dengan lebih baik. Ingat lagi Avogadro constant ataupun nombor Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, JMR di sini adalah merujuk kepada jisim molekul relatif ataupun kita kata jisim formula relatif atau jisim atom relatif. So kita boleh kaitkan penukaran daripada bilangan mol kepada jisim dan jisim kepada bilangan mol. Isi padu pun sama juga, tapi isi padu ni kita ada dua keadaan hari tu. Okey, satu pada keadaan bilik dan satu lagi adalah pada STP. Okey, pada keadaan bilik isi padu mula dia adalah 24 desimeter padu. Pada keadaan STP pula adalah 22.4 desimeter padu. Okey, cikgu harap kamu yang faham yang ni dulu. Okey, make sure kamu mahir lah dengan ni penukaran-penukaran unit. Okey, tapi ingat main dia tetap bilangan mol. Okey, penyelesaian masalah melibatkan persamaan kimia. Okey, bila kamu buat nak menyelesaikan masalah melibatkan persamaan kimia ni, kebanyakan pelajar dia susah nak buat sebab dia tak nampak. Dia tak buat ikut step.
Okey, bila kamu nak buat sesuatu, nak selesaikan persamaan kimia, mesti ada step dia. Okey, so langkah-langkah pengiraan. Yang pertama, yang paling penting sekali adalah tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, apa maksud yang seimbang? Okey, kamu dah belajar tentang stoichiometric coefficient dan kamu juga telah belajar tentang perkali stoichiometri. Okey, macam mana cara nak imbangkan bilangan atom kiri dan juga pada kanan persamaan. Bilangan dia mesti sama. Kalau tak sama, maknanya persamaan kamu tu dah salah. So, bila persamaan salah, kamu akan dapat jawapan yang salah. Okey, yang kedua, tulis maklumat yang diberi dalam soalan tu dekat bawah persamaan kimia tu. Ini kita akan tengok sekejap lagi lah. Macam mana cara kita nak tulis maklumat tu. Cikgu akan ajar step by step lah. Okey, yang ketiga adalah kira bilangan mol. Kan cikgu dah kata apa-apa pun, bilangan mol adalah main dia. Kamu tahu bilangan mol dan kamu boleh selesaikan masalah tu dengan senang. Okey, yang keempat adalah bandingkan nisbah mol. Okey, macam mana cara nak bandingkan kita akan tengok sekejap lagi. Dan yang kelima adalah selesaikan masalah. Selesaikan masalah ni bergantunglah kepada apa yang diminta untuk kamu cari dalam soalan tu. Okey, ini adalah 5 langkah. Kalau perlu kamu boleh salin lah dan kamu boleh tampal di buku yang kamu beli hari tu. Okey, daripada situ kita boleh nampak dengan jelas lah macam mana cara kita nak selesaikan masalah. Okey, kita pergi kepada contoh kita yang pertama. Okey, sebelum kamu teruskan ni, cikgu nak kamu baca dahulu soalan tu dengan jelas. Okey. Okey, kita baca sama-sama. So, argentum karbonat, okey, tengok betul-betul Ag2CO3. Okey, Ag2CO3 terurai apabila dipanaskan menghasilkan logam argentum. Okey, soalan di sini adalah cari jisim argentum karbonat yang diperlukan untuk kita menghasilkan 10 gram argentum tersebut. Okey, bagi kertas 1, kebiasaannya dia akan bagi dekat kamu JAR. Okey, bagi kertas 1 dia akan beri JAR pada kamu. Tapi bagi kertas 2, JAR itu tidak diberi. Kenapa tak dibagi? Sebab dalam kertas 2 kita akan bekalkan jadual berkala kepada calon. So, jadual berkala yang dibekalkan tu ada maklumat tentang jisim atom relatif. So, kamu boleh gunakan maklumat ada dalam jadual berkala tu dalam soalan. So, untuk kertas 2 kamu kena kreatif sikit lah untuk selesaikan soalan ni. Tapi kertas 1 tak ada masalah sebab memang akan diberi dalam soalan. Okey, langkah 1. Yang pertama, tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, cikgu tahu untuk kamu punya level, sampai tahap ni kamu masih lagi belum belajar macam mana cara nak menghasilkan persamaan kimia. Kamu tak belajar lagi. Sebab kita tak masuk lagi asid dan base. Kita tak masuk lagi tajuk garam. Dan kita tak masuk lagi tentang jadual berkala. Okay, sebab dalam jadual berkala pun kita ada persamaan kimia. So, untuk ini cikgu akan bekalkan kamu lah. Okay, dengan persamaan kimia. Okay, daripada persamaan. Okay, cuba kamu tengok persamaan dia. Okay, 2 mol argentum karbonat. Okay, ni kita baca sama-sama. Akan menghasilkan 4 mol argentum, 1 mol karbon dioksida dan 1 mol oksigen. Okay. Bila kita dah tahu macam mana cara kita nak baca persamaan kimia tu, baru kita pergi kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah tulis maklumat dan soalan di bawah formula kimia. Maksudnya salin balik persamaan tadi. Okay, salin balik persamaan tadi. Okay. Okay, cuba tengok apa yang diberi dalam soalan. Okay, yang diberi dalam soalan adalah jisim bagi argentum. So, tulislah jisim bagi argentum di bawah argentum. Jangan tulis di bawah argentum karbonat. Sebab dia sekarang diberi adalah jisim bagi argentum. Okey. Dan apa yang diminta dalam soalan tu? Soalan tu adalah cari jisim argentum karbonat. So, yang kita tak tahu di sini adalah kita nak tahu berapa banyak sebenarnya jisim argentum karbonat yang dihasilkan ataupun yang diuraikan dalam soalan ni. Okey. Disebabkan yang diberi pada kamu adalah jisim bagi argentum dan minta kamu untuk jisim argentum karbonat, kamu kena abaikan. Atau boleh abaikan karbon dioksida dan oksigen. So, maksudnya kamu tak payah tengok. Okey, jangan tengok langsung sebab nanti dia akan mengelirukan kamu. Kamu apa yang diberi dan apa yang diminta sahaja yang kita akan tengok. Kita akan buat perbandingan bagi dua bahan lah. Okey, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kira bilangan mol. Okey, bila kita nak kira bilangan mol ni adalah kita kena kira bilangan mol bagi benda yang kita dah tahu dahulu. So, daripada soalan tadi yang kita dah tahu adalah bilangan mol bagi
jisim bagi argentum. Kita dah tahu jisim bagi argentum dan dalam soalan juga dia dah bagi dekat kamu jisim atom relatif bagi argentum. So kita dah ada jisim, kita dah ada jisim atom relatif. So kita boleh kira bilangan mol. Macam mana cara nak kira bilangan mol? Kita akan kira melalui formula jisim bahagi jisim molar. Okey, nampak tak cikgu tulis dekat situ? Kita ada RAM, kita ada RMM ataupun RFM. Okey, so bergantung kepada soalan lah sama ada di atom, molekul atau ion. Tapi dalam kes ni adalah RAM lah sebab kita nak kira jisim bagi bilangan mol bagi argentum. Okey, so bila kita dah tahu jisim dia 10, okey, JAR dia adalah 40, so kita kira lah buat macam matematik biasa saja, 0.25. Okey, sekarang kita dah selesaikan yang mana kita dah tahu. Okey, kita dah tahu dah bilangan mol bagi argentum adalah 0.25. Okey, cikgu harap sampai sekarang kamu tak ada masalah lah untuk kira bilangan mol. So, benda yang basic. Okey, kita teruskan. Okey, langkah yang keempat. Langkah yang keempat ni yang penting bila kita nak bandingkan nisbah mol. Macam mana cara kita nak bandingkan nisbah mol sebenarnya? Bandingkan nisbah mol tu, cikgu galakkan kamu salin balik soalan tadi, persamaan tadi. Tetapi yang ini kamu boleh abaikan lah. CO2 dan O2 ni kamu boleh abaikan. Kamu nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak ada masalah sebab dia tak terlibat dalam pemakahan. Okey, kenapa cikgu tulis di sini? Ada satu yang lengkap, ada satu yang bertindak balas. Okey, bila kita bandingkan nisbah mol, kamu kena tahu nisbah yang bagi tindak balas lengkap berapa dan nisbah mol yang bertindak balas tu berapa. Okey, kalau daripada nisbah mol yang lengkap tu, kamu boleh tengok daripada persamaan. Persamaan di sini adalah 2 mol argentum karbonat bertindak balas dengan 4 mol argentum. So, tindak balas lengkap dia punya bilangan mol bagi argentum karbonat tu adalah 2. So, kita boleh tengok di sini. 2. Okey, ambil dia punya perkali stoichiometri atau ambil dia punya stoichiometry coefficient dia. Dan berapa yang diuraikan? Berapa argentum yang diuraikan? Argentum yang diuraikan adalah sebanyak 4 mol sahaja. Okey, tetapi berapa yang bertindak balas? Yang bertindak balas untuk argentum karbonat ni kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Sebab kita akan cari. Okey, yang 4 mol bagi argentum ni kita dah tahu. Macam mana cara kita tahu? Okey, kita tahu daripada pengiraan kita tadi. Okey, kita dah kira dah bilangan mol argentum yang bertindak balas sahaja. Apa beza yang lengkap dengan bertindak balas? Dia sama macam kalau kamu ada satu bar coklat ataupun sekeping biskut ke apa ke, kamu bayangkan kamu makan hanya separuh saja. Maksudnya kita makan separuh dan separuh lagi tu ada bakinya. So yang bertindak balas tu maksudnya yang kita makan saja. Yang kita tak makan tu maknanya yang baki lah. Okey? So daripada situ kita tahu daripada 4 mol argentum tadi yang bertindak balasnya semua 0.25 mol. So, dalam 0.25 mol ni, berapa mol argentum karbonat yang kita guna? So, daripada situ, kita tengok di sini. Okey, 4 mol argentum diurai daripada 2 mol argentum karbonat. Okey, nilai yang kita dah tahu tu, kita letak di sebelah kiri penisbahan. Nilai yang kita nak cari, kita akan letak di sebelah kanan persamaan. Okey, sekarang kita dah tahu untuk argentum, so letak argentum di sebelah kiri. So, 4 mol argentum diurai daripada. Kenapa diurai daripada? Sebab argentum ni terhasil daripada argentum karbonat. Okey. Tapi yang bertindak balas dia cuma 0.25 mol ni. Kita nak tahu berapa bilangan mol argentum karbonat yang dihasilkan daripada 0.25 mol argentum tadi. So, 0.25 mol argentum ni diurai daripada. Okey, macam mana cara kita nak buat penisbahan adalah nilai mol di sini. Okey, cikgu selalu gunakan A, B dan C ya. Cikgu andaikan 2 ni adalah A, 4 ni adalah B dan 0.25 ni adalah C. So, kita akan dapat A bahagi B darab C. Okey, so 2 bahagi dengan 4. Kamu kena buat bahagi dahulu diikuti dengan darab. Okey, 2 bahagi 4 ni sebenarnya matematik sahaja untuk algebra. Sebenarnya kamu boleh gunakan apa-apa saja kaedah yang kamu mahir. Okey, cikgu tak ada masalah. Okey, 2 bahagi 4 darab dengan 0.25. So, jawapan yang kamu dapat adalah 0.125 mol argentum karbonat. So, dari 0.125 mol argentum karbonat ni akan menghasilkan 0.25 mol argentum.
Okey? Sekarang kita dah pergi kepada langkah kita yang keempat. Maksudnya dah dekat habis lah kita punya cara kita nak selesaikan. Okey. Soalan, kita balik kepada soalan tadi. Soalan tadi yang dia nak kita tahu adalah jisim bagi argentum karbonat. So jisim bagi argentum karbonat ni kita balik kepada bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Okey, kita dah ada bilangan mol, kita dah ada jisim molar. So kita boleh kira jisim. Kita buatlah pendaraban macam biasa. Bilangan mol darab dengan JMR. JMR ni kenalah kira. Kiralah sendiri. Macam mana cara nak kira? Okey, 2 darab dengan argentum. Berapa dia punya argentum tadi? 40. Tambah 12. Tambah 3 darab 16. So, kamu akan dapat 140. Okey, daripada situ, kamu akan dapat jawapan dia 17.5 gram. Okey. Ada masalah? Kalau ada masalah, kamu boleh tanya kat cikgu, WhatsApp, video call pun boleh. Tak ada masalah yang tu. Okey? Tak ada masalah. Okey. Kalau dah selesai untuk soalan yang pertama, okey, kita cikgu tinggalkan dulu kamu dengan yang ni. Kita akan tengok contoh kita yang kedua selepas ni. Okey, kamu tengok dahulu. Okey, dalam video yang seterusnya lah. Okey, kalau ada masalah boleh terus video call. Tapi sebelum video call tu make sure kamu telefon dulu cikgu ataupun WhatsApp Jangan terus video call je. Nanti korang terkejut cikgu macam mana cikgu nak membalasnya. Okey? Okey, Assalamualaikum. Selamat mencuba.